Mana lagi? Ni je? Ini je? Alah, tak steady lah. Ramai yang live lah. Ramai yang live. Dari mana bang? Selalu kita nampak, selalu jumpa kan? Abang dari mana? Sunway. Oh, sekali lah. Satu, Sunway. Abang TWP TWP? Oh, E. Anda siapa? Hamka. Oh, legend tu. Abang baru? Lama juga. Sama. Satu grup? Semua satu? Oh, kecuali inilah. Bukan kan? Abang? Ulu Kelang. Oh, Zoo Negara tu. Dekat lah dengan sini kan. Saya dari Banting. Banting lagi jauh kan? Dia nak 1 jam. Tuan dari mana? Mawar? Rawang. Kampung saya Rawang. Tasik Puteri. Tahu tuan? Bukit Beruntung. Lagi jauh. Bukit Beruntung. Tuan? Puchong. Tuan yang belakang sekali? Oh, dari Sunway lah. Lepas ni baru balik. Bagus. Oh, tadi singgah sekejap lah. Dengar, okey. Boleh kita mula ke? Boleh kita mula? Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan nama saya Hafiz Arif. Salam perkenalan kepada semua. Ada yang dah mengenali saya dan ada yang mungkin yang belum kenali saya. Agak lemas sikit. Ada yang belum lagi kenal saya tak? Ada tak yang belum? Kenal dari Facebook? Semua kenal. Berapa follower? Berapa follower? Abang kenal daripada Facebook, bukan daripada TikTok. Ada yang kenal daripada TikTok? Sebab TikTok saya pun baru je. Facebook dah lama kan? Facebook dah lama. So, mungkin ada yang baru jumpa saya lah. Mungkin daripada Facebook selama ni kan? Ada yang dah pernah jumpa depan-depan? Abang dah pernah? Ni first time lah? Okey, saya tanya jujur. Tanya jujur kat abang. Mana lagi handsome? Depan-depan ke kat Facebook? Facebook lagi handsome? Astaghfirullahaladzim. Jujurlah kan? Jujurlah. Okey lah. Yang lain semua dapat hadiah daripada saya kecuali adik ni. Ada lagi yang jumpa kasih kat Facebook tapi dekat depan-depan first time? Ada? Tuan dah pernah dah? First time? Kan, dah pernah. Tuan dah pernah dah? Pernah. First time? Kat video mana? YouTube? Oh, video-video viral kat Facebook lah. Yelah, banyak orang yang share video saya lah kan. Yelah, alhamdulillah. Maknanya ada orang kenal cuma tak pernah jumpa depan-depan lah. Bila jumpa depan-depan, apa perasaan abang bila jumpa saya? Pupunya pendek? Ke bukan? Pupunya hitam? Tak apalah, saja tanya bang, saja. Bukan kita pun, kita je. Bukan ada ramai orang kan? Kita je. Santai lah kan, tak nak formal sangat. Kat sini ada ke yang sebenarnya pun belum daftar lagi, just baru nak tahu? Kalau baru nak tahu, saya cerita secara formal lah. Ke semua dah tahu? Ada yang belum tahu lagi ke? Ada? Ada? Abang? Abang belakang? Dah tahu? Semua dah tahulah? Oh, dah tahu. Abang dah? Dah tahu? Belum kan? Belum? Belum. Kan malu, tak payah malu bang. Cuba abang tengok sebelah abang. Tak ada orang bang. Tak payah malu. Okey. Jadi, saya perkenalkan nama saya Hafiz Arif. So, kalau tuan-tuan nak pergi ke media sosial saya ada media sosial lain. Saya selain daripada Facebook, saya ada TikTok, ada juga Instagram. Saya ada YouTube saya. Kalau tuan-tuan tengok, ada banyak video YouTube saya post. Itu video-video tu kebanyakannya daripada YouTube lah. Jadi tuan-tuan kalau nak ambil video pada saya, cedok video tu kan, ambil je, tak ada masalah. Tak payah minta kebenaran pun tak apa. Jadi tujuan saya buat YouTube tu memang untuk digunakan untuk rakan-rakan ambil supaya rakan-rakan nak buat promosi ke, nak yakin ke orang ke kan. Sebab dulu masa saya bermula dulu, masa saya start dulu waktu tak ada apa-apa, saya ambil video orang juga. Saya ambil, lepas tu saya tunjuk dekat orang. Ini lah, macam inilah orang ni, macam mana orang ni buat duit, macam tu. So tuan-tuan juga boleh duplicate buat benda yang sama juga. Okey, dan saya juga ada Telegram.
Nama Telegram saya ni Tips Hafiz. So hari-hari saya akan ada sampaikan tips dekat sini. Jadi tuan-tuan boleh dapatkanlah, saya ada namakan tips tu satu hari satu ilmu. So adik-adik kan, boleh ambil lah dekat Telegram tu. Boleh join, boleh subscribe saya punya Telegram. Okay, next. Jadi saya cerita secara roughly saja. Secara roughly kan. Kenapa kita kat sini kan? So mostly daripada kita kat sini adalah orang yang ada latar belakang. Mostly ada yang polis. Ada polis kat sini? Polis tak ada. Businessman ada? Businessman apa tak ada? Korang ni businessman lah jual SIM card. Pandang rendah dengan jual SIM card. Teacher. Kat sini teacher ada? Teacher pun tak ada. Apa ni? Saya pun tak tahu apa benda ni. Programmer. Ada? Abang programmer? Drawing. Cantik. Doktor. Doktor ada? Doktor? Doktor pun tak ada? Habis korang ni apa? Apa korang punya kerja sebenarnya? Kerja habiskan duit mak bapak ke? Apa ni? Along. Ada along yang tak ada. Okay, driver. Ada? Driver pun korang bukan. Student. Student tak ada? Ada? Alhamdulillah ada. Saya dah hampir risau korang ni siapa sebenarnya. Apa ni? Ini apa nama dia? Agent. Agent. Ada siapa agent ni? Insurans ke, kowe ke ada? Cantik tuan. Ada lagi? Agent. Tuan agent apa? Hartanah. Tuan. Saya nak beli rumah nanti. Boleh? Macam itulah. Okay, next. Pemotong daging. Pelik-pelik betul lah dia punya pekerjaan ni. Carilah pekerjaan yang ni sikit. Kontraktor ada? Kontraktor pun tak ada. Peniaga pasar pun tak ada. Ini saya pun tak tahu. Habis korang ni kerja apa sebenarnya? Akak kerja apa? TikTokers? Full time buat SIM card. Jadi saya sangka baik semuanya full time buat SIM card lah macam saya. Alhamdulillah. Okay, good. Bagus. Jadi kita semuanya ada pekerjaan. Dan apa yang penting, semua orang yang bekerja ni biasanya dia akan menerima gaji. Tak kira lah 21 hari bulan macam kita jual SIM card ke, 25 hari bulan ke, 26 hari bulan ke. Semua orang terima gaji setiap bulan. Tapi tuan-tuan, bayangkan. Berapa ramai orang yang bekerja, dia dapat gaji dan at last gaji dia habis. Ibarat macam ni lah tuan-tuan. Dia gali lubang, at last, saya pun tak tahu dia punya peribahasa dia macam mana, tapi lebih kurang macam tu lah. Macam mana gali lubang? Tutup lubang. Dah tutup lubang, dia gali balik lubang yang baru. Jadi kebanyakannya orang memang macam tu. Lumrah. Especially kita kan. Bila bekerja, dapat gaji, bayar komitmen, kemudian 2-3 hari selang, dah tak cukup duit lagi. Tak kira tuan-tuan, orang tu pendapatan banyak ke, pendapatan sikit ke, sama. Walaupun makin banyak pendapatan dia, makin banyak juga dia punya komitmen, at last, di mana gaji dia? Apa yang saya cerita kat sini tuan-tuan, bukannya masalah bila dapat gaji, kemudian gaji tu habis bayar komitmen. Tapi apa yang saya nak menampakkan dekat sini adalah, bermula pada tahun 2020, banyak orang yang telah diberhentikan kerja. Especially waktu COVID, sekarang ni banyak barang semua harga dah naik, sayur dah naik tuan-tuan. Kan? Saya tahu kerja korang makan je. Korang tak tahu harga sayur naik ke tak kan? Tapi tuan-tuan, harga barang mostly naik. Okay? Jadi bila harga barang tak naik, gaji tak naik, harga barang naik tapi gaji tak naik-naik, ini adalah satu masalah untuk kita semua. Jadi saya rasa cukup jarang, cukup pelik kalau orang tuan-tuan, dekat dalam Malaysia ni, orang ni yang bergantung harap kepada satu saja pendapatan. Dia tak ada pun pendapatan ekstra. Memang sangat pelik. Saya boleh katakan hampir mustahil lah. Semua orang mesti dia kerja pada masa yang sama, dia jadi juga ejen property. Bekerja pada masa yang sama, dia buat sikit job-job tepi, design. Kan? Jadi semua orang akan terdedah dengan tambah pendapatan untuk nak tampung kos. Sebab kos sekarang kita dah tinggi. Kan? Tapi bayangkan tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dekat sini, perkelasan baharu, isi rumah, tuan-tuan tengok golongan B40 sekarang tuan-tuan, kalau orang yang duduk KL, golongan B40, orang yang pendapatan sebenarnya hampir 5,000 pun masih dalam golongan B40. Jadi kalau tuan-tuan rasa gaji tuan-tuan tu 3,000, tuan-tuan rasa tuan-tuan steady, sebenarnya tuan-tuan hanyalah level B40 sahaja. Okey? Berbeza kalau
M40 T20 lagi tinggi. Jadi sebenarnya kita jangan rasa selesa dengan apa yang kita ada. Ramai orang sekarang ni susah. Harga barang naik dan sebagainya. Saya bagi contoh lah. Saya saya buat rumah kan. Saya buat rumah. Perbezaan harga yang naik tu, bayangkan tuan-tuan saya buat rumah. Kos yang saya keluar untuk buat rumah, saya rasa nak dekat cecah 300,000. 300,000 tuan-tuan. Masih belum siap lagi. Renovation dengan harga besi naik, apa semua, harga pekerja naik. Jadi memang pelik kalau orang tak ada tambah pendapatan. Jadi kat sini apa yang saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan, bayangkan kalau kita ada pekerjaan, kita ada pendapatan, kita ada keluarga kita sendiri. Tapi apa jadi pada keluarga kita tuan-tuan, kalau kita dipecat bila kita bekerja, ataupun kita bekerja, kita jatuh sakit, kita tak mampu teruskan pekerjaan kita, gaji kita tak ada. Dan akhirnya, macam mana dengan ahli keluarga kita? Macam mana dengan ahli keluarga kita? Tuan-tuan ada fikir tak benda tu? Tuan-tuan bekerja, tuan-tuan ada pendapatan, tuan-tuan punya business sale cantik, tapi cuba tuan-tuan fikir, apa jadi kalau in case tuan-tuan sakit, ataupun tuan-tuan meninggal dunia, ataupun tiba-tiba tuan-tuan diberhentikan kerja. Zaman sekarang ni tuan-tuan, dulu kita selalu dengar, orang yang kerja stable. Orang yang bisnes tak stable. Zaman sekarang dah tak ada istilah macam tu. Orang yang bekerja pun tak stable, orang yang buat perniagaan pun tak stable. Orang yang buat perniagaan jangan cakap lah kan. Dah lah tak ada KWSP, tak ada EPF, tak ada SOCSO dan sebagainya. Tapi orang bekerja juga tak ada jaminan. Tuan-tuan bayangkan, kalau ada seorang majikan ni, jika sale dia drop, jika bisnes dia tak dapat tampung komitmen bulanan dia, benda pertama apa yang dia akan kurangkan? Dia akan kurangkan pekerja dulu. Dia tak akan kurangkan gaji dia. Dia akan kurang pekerja dulu. Kalau dia tak kurangkan pekerja pun, dia akan tolak gaji dia dulu. Dia akan tolak gaji pekerja dia dulu. Jadi, tak ada apa yang boleh dijamin. Jadi, bayangkan tuan-tuan, kalau tuan-tuan diberhentikan kerja, gaji tuan-tuan jatuh sakit, meninggal dunia, bagaimana dengan ahli keluarga tuan? Satu. Yang kedua, bagaimana dengan komitmen-komitmen tuan-tuan? Terlalu laju pula. Okey, bagaimana dengan komitmen-komitmen tuan-tuan? Kad kredit, pinjaman bank, bil, kan? Dengan ada hutang-hutang lagi. Jadi apa yang boleh bayar dia kalau tuan-tuan tak bekerja, tuan-tuan tak ada pendapatan, sumber pendapatan tuan-tuan tak berjalan, bisnes tak berjalan, tiba-tiba gaji tuan-tuan dipotong, apa jadi? Jadi siapa yang nak bayar benda tu? That's why saya tunjuk dekat sini ada satu solusi untuk tuan-tuan tambah pendapatan. Walaupun tuan-tuan dah tak payah bekerja pun. Tuan-tuan tak payah bekerja, tuan-tuan tak payah risau. Kalau tuan-tuan dipecat, tuan-tuan tak payah risau. Kalau tuan-tuan punya bisnes lingkup, sales jatuh, tuan-tuan akan ada satu pendapatan yang benda ni yang secure, yang setiap bulan pasti akan bagi tuan-tuan duit, whatever reason sekalipun. Inilah kita panggil sebenarnya pendapatan pasif. Dekat dalam dunia ni kita ada dua pendapatan, secara roughly lah. Ada pendapatan yang aktif, ada pendapatan yang pasif. Pendapatan yang aktif ni, yang macam kita kerja, kita ada bisnes, kan? Benda ni akan bagi kita terus pendapatan. Tapi masalah dia, pendapatan ni, dia tak akan selama-lamanya. Dia akan berubah mengikut situasi kita. Contoh, kalau kita diberhentikan kerja, pendapatan tu hilang. Kalau kita sakit, tak mampu nak teruskan perniagaan kita, benda ni hilang. Benda ni sementara. Walaupun kita ada pendapatan tu 100,000 sekalipun, gaji, contoh bisnes. Tapi selagi dia tak ada jaminan, maksudnya kita kena tukarkan masa kita baru kita dapat pendapatan tu, dia tak ada jaminan kawan-kawan. Okey? Jadi apa yang saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan dekat sini adalah bagaimana kita nak bina satu pendapatan tu, apa jadi sekalipun, kita sakit ke, meninggal dunia ke, ekonomi bergolak ke, apa ke, the income still there. Dia still akan ada juga. Macam mana kita nak dapat pendapatan yang secure macam ni? Jawapan dia, kita kena main satu bisnes, produk tu nak atau tak nak, suka atau tak suka, susah atau senang, benda ni pasti orang beli. Pasti orang beli. Saya bagi contoh tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada bisnes, okey, tuan-tuan buat apa sahaja bisnes kan? Tuan-tuan buat bisnes property contohnya. Apa jadi politik, bertukar kerajaan ke, COVID ke, apa ke, nak tak nak orang still nak tempat berlindung.
Jadi orang yang membayar sewa akan terus membayar sewa sebab dia nak tempat berlindung. Jadi orang yang buat bisnes hartanah, nak atau tak nak, dia akan terus generate duit. Sebab orang nak tempat berlindung. Dekat dalam Malaysia contohnya, tanah yang ada dekat dalam Malaysia ni, dia limited. Mana boleh tanah bertambah lagi? Takkan Malaysia makin besar pula. Tanah tu limited. Makin lama, makin sikit. Dia based on demand and supply. Makin lama, makin sikit. Jadi that's why, bisnes hartanah ni, dia takkan ada ending dia. Dia akan terus. Sebab orang nak duduk rumah. Dia akan terus bayar sewa sampai bila-bila. Sama juga macam Petropam. Selagi adanya kereta, kenderaan kat dalam Malaysia ni, maknanya selagi tu bisnes Petropam ni, dia takkan ada pengakhiran dia. Inilah bisnes maknanya orang akan terus buat duit sampai bila-bila. Sama juga dengan telco. Selagi mana ada orang guna handphone, selagi mana orang nak berhubung ni, dia guna handphone, dan handphone ni kalau nak hidupkan data internet, dia perlukan SIM card, selagi tu bisnes telco ni akan terus relevan sampai bila-bila. Kita kena mencari satu produk yang nak tak nak, orang suka atau tak suka, orang terus akan keluar duit. Contoh, beras. Rakyat Malaysia ni makan apa? Beras. Saya rasa setakat ni, walaupun berbolak macam-macam trend datang makan sushi lah apalah, saya tak yakin. Orang tiba-tiba tukar selera. Okey, tukar. Pagi-pagi makan sushi. Susah lah kan. Orang mesti nak nasi. Sushi pun beras juga. Jadi, that's why benda ni takkan ada pengakhiran dia. Cuba tuan-tuan tengok top 10 billionaire dekat dalam Malaysia. Mostly, orang yang billionaire tu, dia punya produk dia adalah produk yang nak atau tak nak, benda ni takkan ada penghujung dia. That's why dia buat duit kau-kau ni. Nombor satu siapa? Robert Kwok. Apa bisnes dia? Gula. Sampai bila-bila tuan-tuan, orang akan guna gula. Boba, Starbucks, kan? Masak, semua gula. Tak akan ada ending dia. Sama juga nombor dua siapa? Anandan Krishnan. Apa bisnes dia? Telco. Media, TV, Astro. Nak atau tak nak, orang terpaksa guna sampai bila-bila. Macam mana Anandan Krishnan ni boleh jadi antara manusia terkaya kat dalam Malaysia? Dia ada Maxis. Berapa orang pengguna SIM card Maxis dia kat dalam Malaysia ni? 10 juta. Kita ada 32 juta manusia guna handphone dekat dalam Malaysia ni. 10 juta saja guna SIM card dia. That's why dia orang nombor 2 paling kaya kat dalam Malaysia. Cuba tanya diri kita, berapa SIM card orang daftar kita? Kan? Alright? So dekat sini saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, bayangkan kalau tuan-tuan tak ada pendapatan pasif, tak ada pendapatan yang secure yang terus bagi tuan-tuan duit, macam mana dengan jaminan masa depan ahli keluarga tuan-tuan? Takkan dia nak mengharapkan pada pendapatan pekerjaan tuan-tuan? In case, kalau apa-apa jadi kepada tuan-tuan, bagaimana dengan isteri, anak-anak tuan-tuan dan sebagainya? Kan? Kita boleh buat bisnes lain, tak ada masalah. Jual baju boleh. Kan? Jual slipper, jual kasut, jual topi, boleh. Kita boleh buat duit yang sangat banyak. Tak kisah apa bisnes pun kita boleh buat duit sangat banyak. Tetapi in case, kalau kita sakit, ekonomi bergolak, COVID tak boleh keluar, adakah bisnes kita tu akan relevan sampai bila-bila? Orang akan perlukan sampai bila-bila? Saya bagi contoh, kita sakit, kita tak boleh lagi menjual produk yang kita jual tu sekarang. Adakah bisnes tu tetap akan berjalan? Kita terus buat keuntungan setiap bulan? Benda tu tak akan berlaku. Sebab benda tu berlaku bila kita buat kerja. Tapi kalau kita tak buat kerja, benda tu tak akan berlaku. Jadi that's why tuan-tuan, walaupun besar macam mana bisnes tuan-tuan, hebat macam mana pun pekerjaan tuan-tuan, kalau pendapatan yang tuan-tuan dapat tu hanyalah active income semata-mata, tak ada jaminan untuk tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kena fikir, apa sumber pendapatan pasif yang tuan-tuan ada? In case apa-apa jadi kepada tuan-tuan, tuan-tuan secure. Tuan-tuan secure. Kan? Saya bukan cakap semua orang kena jual SIM card. No. Tapi maksud yang saya nak bagi tahu, tuan-tuan kena ada satu sumber yang boleh generatekan tuan-tuan duit setiap bulan. Tak kira apa produk sekalipun. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan pening, tak tahu apa produk yang tuan-tuan nak buat, jual SIM card dah jawab ni. Kan? Tuan-tuan boleh buat bisnes Petropam macam saya cakap. Nak tak nak, setiap hari orang isi minyak. Tapi tuan-tuan nak buka bisnes Petropam, at least 2 juta akan ada. Tak termasuk tanah lagi. Kan? Itu yang saya cuba maksudkan. Tuan-tuan boleh generate income pasif daripada platform saving. Contoh ASB. 1 bulan
1 tahun bagi 6%. Kalau tuan-tuan main fixed deposit, 1 bulan bagi 1 to 2%. Setiap tahun, tuan-tuan tak payah buat apa-apa. Dia bagi dividen. Tapi kalau dia bagi 1 tahun 6 bulan, 6%, kalau tuan-tuan nak dapat 5,000 sebulan, tuan-tuan kena ada 1.2 million dalam ASB. Baru dia boleh generate 5,000 sebulan. Kalau setakat 1,200 pun tak ada dalam ASB, lupakan. Faham? Jadi, boleh buat banyak income pasif. Rumah sewa boleh. Kalau satu rumah sewa, kita boleh dapat untung bersih 500. Nak dapat untung 5,000 sebulan, kena ada berapa rumah sewa? 10 lah. 10 kan? Kalau satu rumah sewa 300,000, kita nak beli rumah tu 300,000, so kita kena ada 10 biji, 3 juta. Kalau dalam account bank pun 3,000, lupakan. Okay? Jadi kita nak cipta pendapatan pasif di mana-mana boleh. Soalnya modal engkau. Kalau kita tak ada modal yang besar macam tu, ada satu peluang untuk tuan-tuan bina pendapatan pasif dengan modal yang kecil. 12 kupang. Betul ke kupang? Tak betul eh? 12 ringgit. Kan? 12 ringgit. Boleh. Tapi kena kerja keras. Ini je jawapan dia. Tone wow ni bukanlah satu solusi, tuan-tuan. Dia bukan semua orang kena buat tone wow. Tapi kalau siapa yang rasa yang modal dia tak berapa besar tu, mulakanlah dengan tone wow. Janganlah ego sangat. Janganlah ego sangat kan. Cuma kita nampakkan peluang. Nak atau tak nak, kita suka atau tak suka, kita kena bina pendapatan pasif. There's no choice. Tak ada choice, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak ada pendapatan pasif, percaya kata saya, tuan-tuan akan kerja sampai bila-bila punya. Dan benda tu tak ada orang suka pun. Kan? Siapa yang kata saya suka dengan pekerjaan saya akan kerja sampai bila-bila. Tut. Okey, jadi kat sini saya nak nampakkan kepada tuan-tuan, jadi macam mana sebenarnya tuan-tuan nak bina pendapatan pasif ni? Senang je. Tuan-tuan hanya perlu melabur satu keping sahaja duit, iaitu tuan-tuan dapatkan SIM card Tone Wow, jadi sebagai pengguna, dan tuan-tuan usaha keras, kemudian tuan-tuan akan jana satu pendapatan. Dan pendapatan ini yang kita boleh jamin adalah pendapatan pasif. Pendapatan ini dia akan berterusan. Walaupun tuan-tuan tak buat, dia akan sentiasa ada saja setiap bulan. Okey? Jadi ini yang kita nak nampakkan. Jadi konsep dia mudah, tuan-tuan. Pertama, daftar sebagai seorang pengguna SIM card Tone Wow. Modal dia RM12.50. Kenapa dia tunjuk gambar RM50? Sebab tak ada duit yang berbentuk RM12.50. Kan? Jadi dia RM50. Modal RM12.50. Tuan-tuan daftar sebagai pengguna, tuan-tuan rekomenkan orang guna SIM card ni. Tuan-tuan guna SIM card ni, ajak orang lain untuk guna SIM card ni. Setiap bulan dia orang top up, tuan-tuan akan dibayar royalty, commission oleh syarikat Tone Wow setiap bulan. Dan mereka tak payah top up melalui kita. Kalau dia top up melalui kita, dia tak jadi passive income, bang. Dia jadi active income balik. Sebab dia kena datang kat kita, kita kena top up kan. Tapi bila dia daftar dengan kita, dia boleh top up di mana-mana dan kita dapat commission. Ini passive income. Ini passive income. Okay? Banyak telco dekat luar sana menjanjikan income passive. Tapi bukan truly income passive. Sebab nak dapatkan income passive, dia tak boleh top up dengan kita. Dia kena top up dekat mana-mana saja, baru income passive. Yang kedua apa? Dia tak letakkan any syarat yang boleh kita melayakkan dapat commission. Kalau tiba-tiba dia kata, you boleh dapat commission setiap kali orang top up di mana-mana. Tapi dengan syarat, setiap bulan you kena ada register 5 orang. Itu bukan passive income. Itu active income. Maknanya sampai mati kita kena register. Tapi dalam bisnes ini, tuan-tuan tak payah buat apa-apa. Daftar orang, tinggalkan lari jauh-jauh. Biar ada top up sendiri. Okay? Biar ada top up sendiri. So, ini pendapatan pasif yang tuan-tuan akan buat. Dia tak perlu top up dengan kita. Kita tak perlu tahu berapa nilai dia top up sekalipun. Dan kita tak perlu ambil tahu kenapa dia top up. Tak perlu tahu. Yang kita tahu, kita buat duit saja setiap bulan. Jadi kerja kita apa dalam bisnes ni? Register sebagai member, daftarkan, ajakkan seberapa ramai orang untuk guna SIM card ni. Saya bagi contoh, saya sendiri. Saya buat bisnes ni 8 tahun, 7 tahun. Apa kerja saya? Saya registerkan ramai-ramai orang. Setakat ni dah lebih 3,000 orang saya daftar. Daftar je ramai-ramai. Adalah nanti orang top up. Jangan peduli orang tu tak nak top up ke tak top up. Dia akan ada sendiri, bang. Dia akan ada sendiri. Dia akan top up punya. Jangan risau. Alright?
Yang seterusnya, apa yang tuan-tuan kena tahu? Jadi bila saya cerita pasal sikap Tuan Wow ni, kita kena tahu apa yang ada pada sikap Tuan Wow ni. Kan? Ajak jadi seorang pengguna sikap Tuan Wow. So, apa yang ada pada sikap Tuan Wow? Ini dia. Okey? Saya tunjukkan sekali imbas lah. Apa yang tuan-tuan akan dapat? SIM card CDMU dengan SIM card Tuan Wow. Benda ni asas yang tuan-tuan kena tahu. SIM card Celcom Digi, apa? Maxis, U-Mobile dan juga Tuan Wow. Yang pertama, unlimited call. Telco CDMU ada, Tuan Wow pun ada juga. Okey, data high speed, ada telco yang ada telco yang tak ada. Sebab ada telco yang bagi internet unlimited, tapi dia ada caps kan pada speed tu. Tapi Tuan Wow, dia ada. Yang kedua, hotspot. Telco lain pun ada bagi hotspot, Tuan Wow pun ada bagi hotspot juga. Apa yang bezakan dia? Yang kedua, baki data, tak habis. Bawa ke depan. Telco lain tak ada, tapi Tuan Wow ada. Okey. Apa lain yang boleh kekal nombor lama? Telco lain pun boleh kekal nombor. Tapi mostly tuan-tuan kena pergi center. Tapi dalam Tuan Wow, kalau tuan-tuan nak daftar, tuan-tuan boleh terus ejen tukarkan secara free saja. Beli SIM card, tak ada charge any tambahan untuk tuan-tuan nak kekalkan nombor lama. Boleh, tak ada masalah. Yang seterusnya, data percuma. Telco lain tak ada, tapi Tuan Wow ada. Telco lain ada data percuma, tapi kena tunggu setahun sekali hari jadi. Tapi Tuan Wow, sekali tuan daftar, buat top up kali pertama, setiap bulan dia akan bagi 2 gig data percuma. Bahkan kalau tuan-tuan guna lama SIM card ni, setahun guna, setiap bulan dia akan bagi 4 gig data high speed percuma setiap bulan. Ditambah lagi dengan 2 gig. Tuan-tuan jangan lupa, setiap kali orang yang tuan-tuan registerkan kali pertama tu, bila dia lakukan top up dalam masa 3 hari, maka tuan-tuan dia akan dapat 2 gig percuma setiap bulan. Jadi, yang itu Tuan Wow bagi. Tak perlu tunggu hari jadi bang. Tak perlu tunggu hari jadi. Okey. Cabutan bertuah. Telco lain tak ada. Tuan Wow ada. Setiap bulan ada, setiap tahun pun ada. Umrah, Tuan Wow ada. Telco lain tak ada. Jika tuan-tuan capai komisen minimum 3,500 3,500 dalam 1 tahun tuan-tuan capai, maka tuan-tuan akan dapat pergi umrah. Dia belanja je. Walaupun toke bukan Muslim, dia belanja tuan-tuan umrah. Dia lebih Islam daripada tak adalah. Okey, jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak pergi umrah, boleh. Telco Tuan Wow bagi. Saya sendiri pun dah dapat package umrah. Kalau Tuan Wow tak bagi saya package umrah, saya tak pergi umrah lagi saya. Gurau. Okey? Janganlah serius sangat. Okey? Tuan Wow bagi umrah. Saya dapat umrah. Saya punya nama dapat umrah. Mak saya dapat umrah. Bapa saya dapat umrah. Isteri saya dapat umrah. Mak mertua saya dapat umrah. Bapa mertua saya dapat umrah. Cuma daripada 6 ni 3 lah yang Tuan Wow sponsor lah. Okey. Yang lagi 3 pun Tuan Wow sponsor juga. Tapi Tuan Wow sponsor komisen lah. Komisen saya sponsor diorang. Sama kan? Sama. Percutian pun ada. Tuan-tuan dah pakai SIM card Tuan Wow, tuan-tuan dah boleh dapat percutian. Tuan-tuan pakai SIM card lain, dia tak bagi tuan-tuan percutian. Dia bagi tuan-tuan bercuti di rumah. Tak kelakar Tak kelakar, tak apa. Okey. Jadi Tuan Wow bagi. Kat mana percutian yang saya dah pergi? Banyak tuan-tuan. Beijing. Tuan Wow bawa saya Beijing. Lepas tu apa lagi? Kejap, saya ingat. Banting pula. Bandung. Banting buat apa? Bandung. Lepas tu Vietnam. Dubai. Istanbul. Paris. Amsterdam. Apa lagi? Apa? Guangzhou. Guangzhou ke Guangzhou? Lebih kurang lah. Okey, Dubai. Dubai dah sebut tadi Bandung. Okey, lebih kurang semualah. Umrah. Jadi banyaklah Tuan Wow bawa. Last kali Tuan Wow nak bawa pergi Australia. Thailand pun ada. Tapi Thailand saya tak sempat pergi. Saya tak sempat. Bukan tak sempat pergilah. Konon tak sempat. Padahal tak layak. Okey. Banyak dia bagi. Peluang jana pendapatan. Telco lain tak ada bang. Tuan Wow ada. Kan? Sekurang-kurangnya kalau telco lain, dia tak ada bagi kita peluang pun untuk jana pendapatan. Tapi Tuan Wow bagi. Income boleh diwarisi. Tuan Wow bagi. Tapi telco lain tak bagi. Jadi banyak kelebihan yang... abang nak tangkap gambar okey, tangkap gambar. Janganlah marah. Okey. Bang, tangkap bang.
Okey, ini baru buat tadi bang, baru buat kat mamak tadi. Okey. Jadi kat sini saya tunjukkan tu. Cuba tuan-tuan kira, kira. Masuk bang. Beri tepukan sikit kepada kawan-kawan kita ni. Sila ke depan Apple untuk buat persembahan sikit. Tak ada? Tak ada tak apa, duduk depan. Ni semua kawan-kawan saya, dia bagi support kat saya. Sebab saya dah janji dengan dia orang. Kalau dia orang support saya, baru saya minum free. Saya tak cakap macam tu. Ya, ni geng-geng je lah, geng-geng jual SIM card juga. Kami ni penjual SIM card tuan-tuan, penjual SIM card. Jadi geng-geng kami pun geng-geng macam ni lah. Tengoklah member pakai slipper je. Okey, ini geng-geng penjual SIM card. Kalau geng-geng lain lagi. Cuba tuan-tuan kira. Saya bagi contoh. Berapa top up bulanan tuan-tuan? Bayar bil bulanan tuan-tuan. Apple, berapa sebulan Apple top up dulu? 3 SIM card? Ush, garang betul kau ni. Okey, sebulan katakan kita top up RM50, bayar bil RM60. Okey. Berapa lama kita dah guna SIM card tu? Sejak kita umur 15 tahun. Macam abang handsome, 12 tahun mesti dah ada SIM card. Makwa ramai. Bukan, 10 tahun. Awal lagi. Okey, katakanlah kita ada SIM card. Kata kita guna 10 tahun. 10 tahun ada bang guna SIM card? Ke tak ada? Walkie-talkie dulu. Okey. Katakanlah 10 tahun kita guna SIM card tuan kita guna SIM card 10 tahun. 1 bulan tuan top up RM50, bayar bil RM50. 1 tahun dah berapa tuan? 600. Kalau 10 tahun? 6,000 tuan-tuan. 6,000 sebenarnya tuan-tuan dah top up. Soalnya berapa tuan dapat daripada 6,000 tu? Berapa yang dia bagi tuan? Tak ada apa-apa. Sebenarnya dia ada bagi tuan. Mesej hari jadi. Mesej hari jadi. Dia jangan cakap tak bagi, dia bagi. Tapi dia tak bagi duit tuan. Dia tak bagi duit. Walaupun tuan-tuan saya kirakan roughly 10 tahun saja. Bayangkan kalau setiap seorang ahli keluarga tuan-tuan guna 10 tahun, seorang dah top up RM6,000 duit hangus. Hangus RM6,000 setiap seorang. Kalau ada 10 orang keluarga tuan-tuan, seorang hangus RM6,000, 10 orang dan RM60,000 hangus. Soalnya apa yang tuan-tuan dapat? SMS hari jadi tuan-tuan dapat. Dalam SMS hari jadi tu mereka dapat. Yang tuan-tuan dapat apa? Keluar duit setiap bulan top upkan anak. Okey, itu saja yang tuan-tuan dapat. Jadi cuba tuan-tuan kira juga. Okey, cuba tuan-tuan kira juga. Berdasarkan daripada kajian tuan-tuan, katakanlah kalau tuan-tuan ada 10 orang ahli keluarga, 10 orang saja ahli keluarga. Jangan lebih. Jangan lebih. Kalau ada 11, buang seorang. 10 saja. Okey, 10 saja. Katakanlah setiap seorang top up 50. Okey, dan mereka pun buat benda yang sama juga. Dia daftarkan 10, setiap kita ada 10 orang. Tuan ada 10 kawan, tuan ada 10 ahli keluarga, tuan ada 10 ahli orang. Ke tak ada? Tak ada, baik duduk gua lah tuan. Baju pun macam dah kena tu. Kan? Okey, jadi 10 orang, katakan kita 10 orang. Dan setiap seorang 10 ni, dia top up RM50 saja tuan. Dia top up RM50, tak banyak. Kalau dia kata dia nak top up 100, jangan, top up 50 je. Okey? Dan mereka pun buat benda yang sama juga. Mereka pun memperkenalkan kepada 10 orang juga. 10 orang juga, 10 orang. Setiap seorang 10 je. Apa akan jadi tuan-tuan? Berapa Tuan Wow akan bayar kita komisen? Walaupun hanya perkenalkan 10 orang saja. Dan setiap orang seorang top up 50. Kat sini saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan daftarkan 10 orang, dan diorang buat benda yang sama daftar 10 orang, dia dah jadi 100. Setiap seorang buat benda yang sama juga. Daftar 10 je. Tak payah 11, 10 je. Dia dah jadi 1,000. Katakanlah semua orang top up RM30 saja, bukan RM50. RM30 saja. Satu bulan tuan-tuan dapat RM4,000. Tuan Wow bayar. Tuan Wow bayar RM4,000. Katakanlah kalau dia orang top up RM60 saja sebulan, tuan-tuan dapat RM8,000. Tuan-tuan, ini dia top up sebulan. Bulan depan kalau dia top up lagi, tuan dapat lagi RM8,000. Bulan depan top up lagi, tuan dapat lagi RM8,000. Tuan-tuan rasa kalau dia dah top up bulan ni, bulan depan dia top up tak? Dia top up. Takkan bulan depan dia pakai walkie-talkie? Kan? Okey? Takkan bulan depan aku puasa lah, tak nak guna handphone. Dia akan top up.
Jadi setiap bulan tuan-tuan akan terus generate duit tu daripada penggunaan handphone orang. Ini baru saya cerita 10 orang. Katakanlah setiap seorang daftar 15 je. Macam contoh Tuan Azhar, setakat 15 celah gigi. Kan? Dan tuan-tuan, Tuan Azhar pun ajak semua orang fokus daftar 15. Kalau setiap seorang top up 30 saja tuan-tuan, tuan-tuan dah dapat 13,000 dah. Tuan, hanya 15 orang saja. 15 orang saja. Tak payah lebih. Kalau dia nak daftar 16 orang, tuan pukul dia. Okey, 15 orang saja pun tuan-tuan dah boleh buat 13,000 sebulan. Kalau setiap seorang top up 60, tuan-tuan dapat 26,000 sebulan. Okey, hanya kerana semua buat benda yang sama je. Saya tunjukkan tuan-tuan, potensi dalam bisnes Tuan Wow. Saya kena pakai mic. Ramai pula tiba-tiba. Hello, hello. Hal, ho, ha. Ha, ha, ho. Hello. Tak ada? Ada? Hello? Hello? Ada eh? Okey. Kita tengok potensi Tuan Wow Pengguna handphone yang ada dekat dalam Malaysia ni ada 40 juta. Rakyat Malaysia ada 32 juta. Tapi pengguna handphone ada 40 juta. Katakanlah tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tahu dalam 40 juta ni 80% saja mereka ni guna bil. 80% saja mereka ni guna prepaid. Susah. Tapi 20% saja mereka ni guna bil. Jadi tuan-tuan bayangkan, penggunaan per kapita, purata orang guna top up saja adalah RM40 sebulan. Plan Tuan Wow RM35. Dapat 35 gig. So logik. Range orang pakai prepaid. Tapi bil RM88. Satu bulan, orang keluar duit semata-mata nak bayar guna handphone saja sebanyak RM2 bilion. Satu bulan. Bayangkan tuan-tuan. Satu bulan, semua orang pakat keluar duit untuk bayar guna handphone RM2 bilion. 2 bilion tau, bukan RM2. Okey, 2 bilion. Satu tahun tuan-tuan, rakyat Malaysia habis 24 bilion. Di mana duit tu pergi tuan-tuan? Adakah duit tu hilang dibawa oleh menteri? Tidak tahu kan? Di mana duit ni keluar? Duit ni semua pergi ke syarikat-syarikat telco gergasi tuan-tuan. Sebab tu setiap bulan dia orang boleh tukar kereta. Dia orang boleh balik haji hari. Kita pula apa? Keluar duit. Keluar duit. Bang, top up bang RM5 hari ni. Esok datang bang. Top up bang yang RM3 dia RM3. Setiap hari keluar duit tuan-tuan. Siapa yang dapat duit? Dia orang kat atas. Yang kita dapat apa? Kita tak dapat apa-apa tuan-tuan. Kita hanya dapat message. Message apa? Hari jadi sahaja. Jadi tuan-tuan, bayangkan. Katakanlah saya tunjukkan potensi dekat sini. Saya tunjuk potensi kat sini. Daripada 2 bilion sebulan ni tuan-tuan, 2 bilion sebulan ni, kita ambil 1% sahaja tuan-tuan. 1% saja. 99% tu biarlah dia orang ambil. 1% saja kita ambil. Kalau kita ambil 1% saja tuan-tuan, kita boleh dapat 10 juta ringgit satu bulan. Ada tak dekat sini ejen Tuan Wow yang ada sebulan 10 juta komisen dia? Maksudnya tak ada satu ejen pun sebenarnya dia kawal market. Ada 1% manusia dekat dalam Malaysia ni yang guna SIM card dia. Tak ada satu orang pun. Sebab tu tak ada orang pendapatan 10 juta sebulan. Okey, maknanya tak ada orang pun yang dapat berjaya kawal 1% market dekat dalam Malaysia ni. Tak ada lagi. Dalam 40 juta pengguna handphone, Tuan Wow baru ada 5% saja sebenarnya. Baru ada 5% saja. Jadi market kita sangat-sangat besar. Tuan-tuan, terlalu besar. Okay, terlalu besar. Kita ada 95% lagi orang dekat luar sana yang tak tahu pun pasal, yang belum tukar lagi kepada SIM card Tuan Wow. Ini kerja kita untuk ajak dia orang tukar SIM card dan buat duit melalui Tuan Wow. Okey. Jadi market kita sangat besar. Jangan risau. Okey. So tuan-tuan, saya cerita kat tuan-tuan, bisnes SIM card ini RM12. Dan tuan-tuan nak ajak orang tu buat duit, bisnes RM12. Apa lagi yang tuan-tuan nak cari? Pendapatan pula pasif. So saya rasa tak ada lagi alasan tu tuan-tuan tak nak buat perniagaan ni. Nak ajak orang guna, nak jual barang RM12. Nak ajak orang buat bisnes pun RM12.
Pendapatan buat sekali, untung berkali-kali. Apa lagi yang tuan-tuan nak? Takkan nak tukar kepada RM1.20 pula? Kan? RM12 pun dah cukup baik. Jadi tuan-tuan, company telco terlalu banyak mencatat keuntungan. Sehingga bilion ringgit. Kalau tuan-tuan tengok dekat Sina, Celcom, dia rekod pendapatan 1.6 bilion dalam masa sukuan pertama saja. Maksudnya 3 bulan sekali, dia kutip untung bersih 1.6 bilion. Okey, DG dia catat 280 juta hasil daripada 1.6 bilion tersebut. Okey. Jadi tuan-tuan, ini satu peluang untuk kita. Kalau kita tak dapat bilion-bilion pun tak apalah. Dapat ribu-ribu pun jadilah. Janganlah dapat puluh-puluh. Okey? Janganlah dapat puluh-puluh, dapatlah ribu-ribu sikit. Jadi apa kerja kita tuan-tuan? Daftar ramai-ramai. Okey? Kalau tuan-tuan tengok dekat sini, Ananda Krishnan, nombor 4, apa bisnes yang dia buat? Telco. Okey? Bisnes yang dia buat adalah berpaksikan kepada telco. Okey, so tuan-tuan, dekat sini Tuan Wow, pendapatan kita bukan saja dapat sekali, tapi kita boleh dapat berkali-kali selagi mana manusia itu terus top up. Even kalau kita meninggal dunia sekalipun, kita sakit sekalipun, pendapatan tu tak berhenti. Dalam Tuan Wow, dia tak ada any KPI tuan-tuan. Maksudnya bila tuan-tuan dah ada, orang dah terus top up, dia tak ada syarat yang mana tuan-tuan kena terus buat kerja. Kena ada minimum pendaftaran yang tuan-tuan buat untuk tuan-tuan layak dapat komisen. Tak ada. Dalam Tuan Wow, as long singkat tuan-tuan tu aktif, masih top up minimum RM30 setiap bulan, tuan-tuan dah layak dah untuk dibayar komisen. Itu saja. Jadi apa kerja tuan-tuan? Daftar ramai-ramai. Kita takkan tahu bila esok apa jadi kepada kita kan. Tapi at least apa-apa jadi kepada kita, sekurang-kurangnya kita ada pendapatan bulanan. Jadi kita buat benda ni bukan buat untuk sekarang, tapi sebenarnya kita buat benda ni untuk future. Masa depan kita. Kita takkan tahu apa jadi kepada kita kan. Tuan-tuan, masa zaman PKP tuan-tuan, zaman PKP dulu, ramai sangat, terlalu banyak sangat tuan. Banyak bisnes macam cendawan. Dia punya laptop sale dia sana sini, pum pam, online dulu kan. Bisnes masa PKP dulu. Tapi at last tuan-tuan, antara bisnes yang bertahan, maksudnya sampai sekarang masih ada aja sale yang ada. SIM card. Tapi orang lain, benda tu dijadikan satu memori. Dulu kan masa PKP, aku buat sale dulu RM100,000 kau tak? Aku jual produk belacan ni, contoh. Cerita dengan saya, betul. Sekarang macam mana? Sekarang dah ubah lah bang, bisnes lain. Dia tak boleh kekalkan benda tu. Tapi dalam Tuan Wow dia kekal. Sebab bisnes telco tu sendiri, bukan sebab kita hebat ke apa. Saya tengok tak ada pun. Kan, sedangkan saya sendiri bukan ada ilmu apa bagai pun. Tapi sebenarnya kerana produk itu sendiri yang menjadikan kita akan terus dibayar duit. So bila kita buat bisnes ni, jangan fikir kepada income kecil tu. Tapi kita fikir kepada secure income yang kita akan dapat tu. Kita bina sekarang untuk dapatkan income yang berterusan. Okay? So kalau tuan-tuan nak tahu, ini saya cerita sedikit sebanyaklah sejarah daripada Tuan Wow. Dia bermula pada tahun 2019. Berapa? 95. Okay? Pada tahun 2019, tubuhnya Tuan Excel. Kemudian pada tahun 2010, baru dia tanda tangan bersama TuneTalk. Okay? Dan pada tahun 2012, dia dah ada 100,000 members Tuan Wow. Okay? Dan masa itu, pada tahun 2014, dia dah ada 500,000 pelanggan yang dah didaftarkanlah pada tahun 2014. Dan dia keluarkan pelbagai insentif pelancongan. Australia, Bali, Dubai, Paris. Ni salah satu yang saya dapat lah. Ada orang tanya, akan ada lagi tak trip percutian ni? Akan ada. Jangan risau. Saya ada dengar juga, dengar cerita bos kata trip tahun ni memang sangat istimewa. Kita akan ke air keruh. Tak adalah gurau. Okay, saya pun tak tahu. Tapi akan ada trip pelancongan. Sabarlah. Akan ada bang, akan ada. Pada 2018 baru tertubuhnya Tuan Wow. Maknanya dah tahun 2022, baru 4 tahun umur Tuan Wow tuan-tuan. Baru 4 tahun umur Tuan Wow. Saya boleh katakan kepada tuan-tuan, Tuan Wow ni masih baru. Potensi untuk kita nak grow dalam bisnes ni sangat besar. Jadi kalau saya jadi tuan-tuan, saya akan buat dengan sangat kau-kau punya lah. Sebab benda ni adalah benda yang baru. Plan data kita pun cukup baik.
dengan ada benefit, EA takaful dan sebagainya. Apa yang saya cadangkan kepada tuan-tuan, pada peringkat awal kalau tuan-tuan nak bermula, daftar ramai orang tuan-tuan. Daftar ramai orang. Ada orang tanya saya kan, macam mana saya nak dapat income banyak dalam bisnes ni? Mari sini saya ajar kepada tuan-tuan. Saya tahu benda ni tuan-tuan dah tahu. Benda-benda ni basic tuan-tuan dah tahu. Tuan-tuan tak perlukan benda-benda ni sebenarnya. Sekadar nak cerita dengan orang. Sekarang ni saya tunjukkan kepada tuan, macam mana sebenarnya tuan-tuan nak dapat income banyak dalam bisnes ni. Apa kerja tuan-tuan? Ini tuan-tuan daftar sebagai seorang pengguna ToneWow. Saya nak tanya satu soalan je kat sini. Ada tak sini ahli ToneWow Plus? Angkat tangan. Ada? Okey. Tuan tak payah ikut sistem ni. Okey? Sebab ini sistem TWE. Nanti tuan boleh tanya leader tuan lah. Tapi tuan faham dia punya konsep apa yang saya nak bagi tahu. Macam mana dalam TWE, tuan-tuan nak buat income banyak, tuan-tuan ingat 3 benda je. Pertama, buka 3 akaun. Buka 3 akaun. Yang pertama. Yang kedua, apa yang tuan-tuan perlu buat? Daftar semua dekat sini sampai tuan-tuan boleh ada 100 orang ahli aktif. Kalau setakat 10 orang, 20 orang, lepas top up je tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak bina satu pendapatan yang banyak, saya cakap 5,000 ke atas, maksudnya sama dengan gaji tuan-tuan ataupun lebih. Okey? Tuan-tuan kena ada 100 orang aktif kat sini. Dalam banyak-banyak pendaftaran yang tuan-tuan buat ni, tak kisah tuan-tuan nak daftar pengguna ke, dealer ke, apa-apa pun tak kisah. Janji ada 100 orang mesti guna. Tuan-tuan ingat tak saya pesan? Macam mana anda ni Krishnan boleh jadi antara manusia terkaya? Kat sini, dia ada 10 juta orang guna. Saya boleh bagi gambaran macam tu. That's why, dia billionaire. Tapi apa yang saya ajar tuan-tuan, buat 100 saja yang kat sini. Pada peringkat awal dulu. Okay, pada peringkat awal. Buat tu dulu. Yang kedua, pastikan tuan-tuan ada at least 10 orang dealer ataupun fighter yang sama-sama nak buat dengan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan saja buat kayuh sendiri, penat bang. Kalau tuan-tuan buat saja, dia tak boleh berkembang, komisen tuan-tuan pun tak akan berkembang. Sebab dalam ToneWow, antara keistimewaan dia ada rank, center. Tuan-tuan boleh dapat komisen tu sampai berakar-rakar, sampai bawah semua infinity tuan-tuan boleh dapat. Kalau tuan-tuan tak ada dealer yang aktif buat juga, tuan-tuan punya komisen susah nak grow. Okey? Yang ketiga apa? Upgrade rank tuan-tuan. Upgrade rank. Upgrade semua ni rank center. Kalau setakat tuan-tuan cerita, tuan-tuan dapat, tuan-tuan rank biasa saja, beast saja tak boleh pergi. Jadi upgrade center. Tuan-tuan punya komisen boleh besar. Okey? Dulu masa saya buat 2 tahun pertama, saya daftar 400 orang. Kat sini saya ada 100 orang aktif. Kat sini saya ada 10 dealer. Saya boleh generate komisen 30,000 sebulan. Lepas tu saya buat lagi. Saya ada 3,000 orang saya daftar. 3,000 orang saya daftar. Saya ada lebih kurang dalam 500 orang ahli aktif. Okey? Dealer saya ada dalam 30 orang. Saya generate 100,000 sebulan. Jadi formula dia benda yang sama saja tuan-tuan. Cuma ramai orang bila dia buat, benda ni dia tak boleh kayuh. Dia buat sikit, dia sibuk nak fikir macam mana aku nak dapat kaki-kaki besar. Baru 10 orang. Tak payah fikir dulu tuan-tuan. Sebab dalam bisnes ni, tuan-tuan kena daftar ramai ahli. Itu dia punya formula. Kalau setakat 100 pun tuan-tuan tak boleh nak kayuh, tak payah fikir kaki-kaki besar tu. Ikan paus lah apa, tak payah. Daftar dulu ramai-ramai. Sebab formula dia macam ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak ajak ikan paus, buat bisnes dengan tuan-tuan, tuan-tuan punya komisen tak boleh tunjuk RM150. Dia kena tunjuk ribu-ribu, 15,000 macam tu. Baru orang tu nak ikut tuan-tuan. Macam mana tuan-tuan nak dapat komisen banyak? Tuan-tuan kena daftar dulu ramai. Itulah rahsia dia. Ini awal-awal baru nak start buat, baru 2 orang daftar, dah fikir, macam mana aku nak target NGO Relax dulu. Okey? Relax dulu. Gelabah sangat. Kan? Fokus pada pendaftaran ahli dulu banyak-banyak. Orang yang ada komisen besar ni, ahli dia ramai. Okey? Ahli dia ramai. Jadi tuan-tuan kena fikir satu benda,
macam mana tuan-tuan nak jual SIM card RM12 ni sampai ada 100 orang guna dengan tuan-tuan. Kalau RM12 ni pun tuan-tuan tak boleh buat orang keluar RM12 ni untuk tuan-tuan, maksudnya tuan-tuan masih lemah lagi untuk meyakinkan orang tu. Okey, kita fikir yang itu. Dalam bisnes ni dia simple, dia direct saja. Dia tak ada macam ada. Dia direct saja. Fokus ajak orang guna. Once orang tu dah guna, ajak dia buat duit. Dia tak nak buat duit, next. Tukar yang lain. Okey, ajak guna. Esok bila tuan-tuan ada commission, tuan-tuan boleh ajak orang buat duit. Sebab bila tuan-tuan nak ajak orang buat duit, orang akan tanya soalan yang pertama, senang je. Soalan yang pertama confirm orang tanya. Berapa income kau? Okey, dia akan tanya income kau. Ni baru nak start, bukan main lagi nak ajak buat duit. Berapa income kau? Aku baru RM13. Jual dulu SIM card. Okey, jual dulu SIM card. Relax dulu, ramaikan pendaftaran. Itu formula dia. Okey. So kat sini saya tunjukkan kepada tuan-tuan. Jangan risau. Tuan-tuan kena tahu banyak benda. Tuan-tuan ni, Tuan Wow ada banyak anugerah yang dia dapat. Okey, ada patuh syariah compliant. Jadi kalau orang sibuk tanya patuh syariah ke apa, jangan risau. Ada tuan-tuan. Ada. Okey. Dan dekat sini Tuan Wow pun dah ada masuk surat khabar, ada masuk TV3, kan? Banyak. Jangan risau. Okey. Viral pun ada. Viral yang buruk ada. Kan? Okey, jadi banyak. Ada group activities apa semua. Ini adalah kenangan trip-trip percutian. Ini selingan. Ini selingan yang saya tunjukkan tuan-tuan. Dulu masa pergi Istanbul. Ini masa pergi Paris. Kan? Hakim ada kan? Masa ni ada Paris. Ini Paris. Ada pergi Amsterdam. Amsterdam paling best. Dia sejuk kan? Sejuk mata memandang juga. Okey. Vietnam. Ini bukan orang betul tu. Poyo-poyo je. Poyo-poyo. Gambar demi sebuah konten. Demi sebuah konten. Okey, Guangzhou. Ni masa pergi Guangzhou. Ni Hazim pun ada kan? Awal ada awal? Ada? Oh, Vietnam. Okey, Vietnam. Dubai. Ni masa pergi Dubai. Saya rasa dalam banyak-banyak lah. Saya rasa yang paling best Dubai lah. Dubai. Sebab masa ni kenapa best tau Dubai? Sebab dia makanan senang nak dapat. Senang nak dapat. Okay, sebab saya keluar saya suka makan. Di Korea. Tapi Korea ni bukan trip. Ini 100% commission daripada Tuan Wow lah. Okay, masa ni dapat tunaikan umrah bersama keluarga dan sebagainya. Dulu masa saya start buat bisnes ni, saya memang ada satu impian lah untuk saya nak bawa mak ayah saya pergi umrah, pergi tunaikan haji kan. Masa dulu, trip dulu. Okey, peringkat awal masa saya buat dulu itulah antara big why saya lah untuk saya bawa diorang. Sebab saya tahu dulu masa saya kerja, saya tahu saya susah untuk nak bagi diorang pergi benda-benda macam ni kan. Jadi that's why bila saya buat bisnes saya betul-betul, ini jadi satu big why lah untuk saya bawa diorang. Alhamdulillah, saya boleh bawa mak ayah saya, mak mertua sekali pergi umrah dan juga haji. Okey, ini dulu kenangan. Dulu Tuan Wow dia ada buat kempen tahunan iaitu Road to Millionaire. Alhamdulillah mak saya dapat tempat kedua, 100,000. Bayangkan mak saya dapat 100,000. Cuba tanya dia macam mana cek baki. Cek baki pun tak erti. Cek faham tak? Tak lawak Tak apa. Okey. Tak sampai Okey, tak apalah. Pul, geraklah sikit Pul. Gerak sikit. Okey, daripada Tuan Wow dapat langsaikan hutang kan. Wan, saya pun dapat langsaikan hutang juga Wan. Ni hutang jugalah. Hutang dulu lama buat kan. Okey. Dapat beli kereta. Ini dulu statement. Income statement. Ini statement CP58 tuan-tuan. Yang kena declare dengan LHDN. Tuan-tuan, bayangkan. Tuan Wow, dia declare pendapatan yang dia dah bayar kat saya lebih daripada 1 juta. Satu akaun. Okey. Ini CP58. Jadi CP58 tak boleh sembang punya. Okey, jadi dalam Tuan Wow, walaupun kita ni hanya edar SIM card saja, kita boleh generate satu pendapatan yang besar. Bila saya cerita pasal benda-benda ni, saya teringat, tadi saya pergi bank. Pergi Maybank nak buat current account. Account apa ni untuk current account, website kerja simple tu. Jadi orang akak tu dia sibuk lah tengok apa benda kau buat. Saya cakap, jual SIM card.
Saya dah sebut dah, eksekutif lah, apalah. Kali ni tak jalan. Kali ni dia strict. Kan? Saya tak boleh nak pusing-pusing. Dia kata, jual SIM card, macam mana bisnes ni berjalan ke apa kan? Saya jadi ejen, lepas tu saya jual SIM card, company bayar saya commission. Last sekali dia tanya, takkanlah jual SIM card dapat income RM20,000? Kat sini tulis RM20,000. Berapa kak? RM20,000? Betul lah, RM20,000. Bayangkan kalau saya cakap, bukan, lebih. Saya rasa tambah lagi 1 jam kat situ. Okay? Jadi tuan-tuan, memang bisnes kita macam tu. Orang akan pelik. Orang akan pelik. Bukan saja pelik. Bahkan kalau kita nak pergi bank, nak bagi tahu apa bisnes yang kita buat, nak scroll apa bisnes pun tak ada kat situ tulis telco, sales SIM card, tak ada. Kan? Jadi patutnya kita berbangga lah dengan apa bisnes kita ni, something benda yang baru yang kita boleh generate satu income passive. Tuan-tuan nak tahu satu benda? Saya ni suka cerita. Tadi ada seorang, dia ni nama dia ni, ada seorang ni, Mamat ni Chinese. Bayangkan dia ada satu page dan page dia ni ada follower lebih kurang dalam 4.2 million. Follower dekat dia punya Facebook page dia. Dia kumpulkanlah follower dia. Organik tau, organik. Orang yang macam ni, yang ada pendapatan besar macam ni, dia boleh nampak peluang dalam Tone Wow. Dia daftar Tone Wow tuan-tuan. Buka 3 akaun. Sekarang ni apa dalam kepala otak dia? Dia nak convert 1% ke 5% daripada semua follower dia tu untuk guna sikat Tone Wow. Itu orang yang dah besar. Yang Chinese yang nampak, yang dah ada bisnes. Yang kita ni jumpa member tu hidup segan, mati tak mahu, masih ego lagi. Nak tukar SIM card kan? RM12, tak apalah. Okey lah ni. Cukup lah ni. Kan? Jadi beza kan mindset kan? Jadi macam mana kita nak tapis orang-orang macam ni? Sebab itulah kita kena cerita pada ramai orang. Dan jangan jadi bomo untuk kita nak cakap orang ni mesti nak buat, orang ni mesti tak nak. Cerita je dulu tuan-tuan. Cerita je dulu. Kalau orang tu tak nak, it's okay. Bukan kita kena buka baju bogel pun. Cerita je dulu orang tak nak. Tak apa, terima kasih. Pergi cerita dengan orang lain. Jadi dalam bisnes kita ni, konsep ni kita nampakkan je. Kau nak tak buat bisnes? Jual sekali, untung berkali-kali. Nak? Produk SIM card. Nak? Tak nak? Tak apa. Nak cerita lebih. Macam tu. Jadi kerja kita fokus kepada pendaftaran. Ramaikan pendaftaran. Jangan cerita daftar 7 orang lepas tu cakap macam mana aku nak dapat income lebih. Okay? Baru 7 orang dah cerita macam mana income lebih. Cuba tanya Syed Fadil, berapa orang dia dah daftar? Betul tak Fadil dia. Makin kembang badan kawan Fadil Bahagia betul, alhamdulillah. Tepukkan sikit kepada kawan saya tuan, baru berkahwin. Baik kahwin. Dil, tak payah mana belakang. Tak ada orang tengok. Okay. Jadi ini salah satu juga kawan saya. Dulu masa peringkat awal dulu saya buat, sama-sama dengan saya dulu kat Aeon Rawang. Buat kerja, buat online, sama dengan dia. Konsep dia buat, senang je. Daftar ramai orang. Tipu ramai orang. Pam. Okay. Daftar ramai orang. Daftar ramai orang. Mesti akan ada punya orang nak buat bisnes ke apa ke. Ini baru daftar kan, 13 orang dah cerita. Macam mana aku dapat income lebih? Jauh sangat orang, jauh sangat. Jadi fokus kepada pendaftaran. So itulah sedikit sebanyak penceritaan saya yang tak berapa nak best. Jadi ada apa-apa soalan yang tuan-tuan nak tanya kepada saya? Silakan. Ada apa-apa soalan? Berkaitan dengan bisnes ke kekeluargaan je yang saya tak tahu. Kekeluargaan lebih kepada kawan saya lah. Apa-apa berkaitan dengan SIM card, bisnes, apa yang tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan nak tanya, silakan. Lepas ni, kita dah tak dapat jumpa lagi. Betul? Ada apa-apa soalan yang nak tanya? Tuan ada? Apa nak? Silakan tuan. Ada orang jumpa seorang, dia kata dia bercakap dengan Bangladesh. 1 minit berapa ringgit dia orang charge. Oh, okey. Untuk Tone Wow, 1 minit telco tu saya dah hampir lupa dah. Sebab dalam Tone Wow ni tuan, biasanya bila orang pakai SIM card, dia akan terus langgan plan. So contoh dia langgan plan RM35, dia akan dapat 35GB data speed, unlimited call. Dia tak ada macam istilah, dia biasa, jarang lah orang yang top up macam RM5, RM10, dia akan charge per call. Tapi saya lupa, charge per call berapa? Seminit? Ada ingat? 28 sen Lebih kurang macam tu lah tuan, 28 sen. 1 minit.
Tapi saya cadangkan tuan, jangan offer dia macam tu sebab mahal. Better tuan ambil package terus. Ambil even ambil 35 dah boleh dapat unlimited call dah. Macam itulah saya cadangkan kepada tuan. Sila tuan. Unlimited call tu adalah telco tu telco kan. Ha. Kalau hotline dengan landline macam mana? Kalau unlimited call ni dia DG ke DG unlimited, DG ke telco lain pun unlimited. Tapi dia ada caps dia lah, 3,000 minit. Dan unlimited call ni dia ke pejabat pun unlimited juga, tapi ke hotline tak unlimited. Keluar negara pun tak unlimited lah. Ada charge lah, dia tak include dalam package unlimited call tu. Pejabat boleh, hotline dia tak include. Untuk pengetahuan semua, mana-mana telco pun kalau dia bagi package unlimited call, orang call hotline still akan kena charge. Sama juga, pakai line pun call hotline, dia akan ada extra charge yang lain. Ada soalan lain? Ada? Sila tuan. Kredit. Setakat ni tak boleh lagi. DG ke DG? DG sendiri? Oh, DG. Tak boleh. Tone Wow tak ada transfer kredit. Dia transfer wallet ada. Kredit tak ada. Okey, ada lagi? Abang, ada? Okey bang. Tapi kita boleh top upkan downline kita kan? Maksudnya orang yang kita register. Boleh, tak ada masalah. Kita isi duit dalam wallet, kemudian kita boleh top upkan dia lah dalam wallet. Tapi bukan top up guna kredit kita. Top up guna duit dalam wallet, dalam apps MyWow tu. Boleh. Ada soalan lagi? Okey. Dia keluar nama something else. Itu maksudnya mungkin kontak tuan kot. Dia save nama lain. Sebab dia macam phone lain kalau orang baru kita tak ada kontak. Dia keluar nama saja kan. Tapi yang ni sebab kita ada phone saya dia ada siapa yang call pun dia boleh tahu. Oh. Call ID, call ID something like that. Dia tahu siapa orang, nama orang tu ada call. Anak call? Bila anak call dia macam don't know who is that. Oh. So, tak tahu itu siapa yang call I tak tahu. Okey. Kenapa dia keluar macam ni? Oh, itu di luar daripada Tone Wow kan? Itu maybe tuan kena call DG Center ke apa, I tak pastilah. Semua call. Orang yang sponsor saya dia call pun dia nama lain. Maybe Tone Wow tu punya number kot yang dia tak boleh detect. Tak tahu. So, because saya ada dua SIM card kan. Satu ni, yang lagi satu saya punya call DG lah. So, I takut nak cut call tu. I tak tahu siapa yang call. Apa yang I boleh cadangkan, maybe you boleh call center, tapi untuk cepat ni better kalau siapa yang call tu you save number lah. Baru you boleh detect. Save number pun tak boleh. Tak boleh tukar nanti buat. So, kena maintain. So, kena ingat lah. Kalau anda call Oh. nama lain. Better you hantar kedai lah. Cik, hantar kedai, suruh dia on check. Suruh dia on check. Orang kedai handphone tu kan, suruh dia on check. Tu I tak pasti. Betul. Okey, ada soalan lagi? Tuan-tuan semua ada? Tuan-tuan dan puan-puan? Ada satu soalan dari Facebook kan. Kalau saya buat satu akaun TWE sahaja tanpa 3 akaun, ada masalah tak? Boleh, tak ada masalah. Kalau tuan-tuan nak mula dengan satu akaun saja, tuan-tuan buat pun boleh. Kalau tuan-tuan nak terus 3 akaun pun boleh, tak ada masalah. Cuma saya bagi tahu, kalau tuan-tuan buat 3 akaun, komisen tuan-tuan tu boleh dapat double. Boleh dapat double, malah boleh dapat triple. Tapi the more risk you take, the more gain lah kita akan dapat kan. So memang macam tu, kalau kita nak dapat banyak, lagi risk tu banyak. Contoh, saya bagi contoh, apa risiko dia bila kita buka benda macam ni. Risiko dia yang pertama, kita akan pakai 3 SIM card. Kita kena top up 3 SIM card. Itu dah risiko pertama. Dulu kita top up 1 SIM card, sekarang 3 SIM card kita kena top up. Risiko yang kedua apa? Bila kita nak pakai 3 SIM card, kita kena beli 3 SIM card.
Dulu kita beli satu singkat saja bis RM98 contoh, RM100. Kalau kita pakai 3 singkat, kita kena keluar 300. Belum apa-apa lagi dapat apa-apa dah keluar 300. Nampak? Jadi risiko tu ada. So bila risiko tinggi, potensi untuk kita dapat tu pun tinggi. Cuma kita pandai manage tak pandai manage. Kalau kita rasa kita takut-takut, tak tahu modal ada tak ada, mula dengan satu dulu. Buat ada komisen sikit RM100, kita pakai komisen kita tu untuk kita keluar modal beli satu singkat. Buat lagi kat sini. Ada modal komisen, dapat beli satu singkat dekat sini. Daftar kat sini. Itu cara yang lebih cut cost. Kan? Bila kita ada komisen kat sini, kita boleh guna komisen tu untuk top up sini. Bayar bulan-bulan, tak payahlah kita keluar duit kan. Bila kita dah ada komisen kat sini, kita buka singkat kat sini, kita boleh guna komisen ni untuk bayar top up yang ni. Kita nak start satu demi satu pun boleh, nak start 3 pun boleh, nak start satu je pun boleh sampai bila-bila. Based on risk appetite, apa yang kita mampu. Apa yang kita mampu. Cuma saya cerita macam mana saya boleh dapat komisen banyak, macam tu lah. Saya nak tuan-tuan semua dapat komisen banyak. Kalau tuan-tuan nak komisen banyak, tuan-tuan mesti take a risk. Itu yang saya cadangkan kepada rakan-rakan. Kalau tuan-tuan buka 3 singkat sekalipun, tuan-tuan ada modal banyak, tapi tuan-tuan tak boleh registerkan 100 orang, register 10 orang je, dia tak jadi apa juga. So dia kena saling melengkapi. 3 akaun buat, daftar pun 100 orang, ada 10 dealer, fokus kepada upgrade rank, memang letup lah income. Dalam bisnes ni dia direct je. Siapa yang capai dia dapat. Dia tak ada syarat-syarat. Kan, bila kau dah kerja lama sikit, oh dia ada syarat. Kau kerja lama saja tak boleh. Kau kena pandai jilat bos. Dia tak ada syarat-syarat macam tu. Kau kerja lama sikit, kau kena pandai gosok sikit, tak ada. Dalam benda ni kau buat, dapat. Ada macam tu. Cuma kita kena usahalah, usaha. Kita tak boleh dapat 100 tu dalam masa yang singkat. Tak boleh. Kita tak boleh ada 100 orang ahli aktif tu dalam masa yang singkat. Kita kena mula daripada bawah. Daftar sikit-sikit. 10 orang sebulan, 15 orang sebulan, konsisten. Kalau siapa yang boleh buat cara cepat, contoh dia guna cheat code. Dia guna cheat code tau. Macam mana cheat code ni? Okey, dia target satu NGO. Dia buat satu program. Ada ramai participant. Boom, dia daftar 100 orang dalam satu masa. Tak menjamin dia dapat komisen banyak. Tak menjamin pun. Sebab dia kena ingat, 100 orang tu ahli aktif. Kalau dia daftar dalam masa sekaligus pun, dalam masa yang cepat, dia guna cheat code macam ni, tak menjamin pun 100 orang tu akan guna. So, biar mula sikit-sikit, 10, 15 setiap bulan. Kan? Tapi, kita boleh kontrol dia. Bila kita daftar sikit, kita boleh kontrol orang sikit-sikit ni. Servis dia. Bulan depan 15. Bulan depan 15. Naik slowly. Dia tak ada istilah benda cepat. Oh, kau target NGO. Kau target satu benda ni. Boom, cepat. Boom, dapat. Sebab aku kenal ramai orang. Tak boleh. Bisnes ni dia bukan macam tu. Dia bukan direct macam tu. Dia tak direct macam tu. Dia banyak proses. Daftar, kena ajar, cara guna kan. Tuan kena tahu banyak teknikal. Kena tahu pasal plan, tahu pasal macam mana guna. Dah tahu guna, tuan nak kena ajar dia kalau dia nak buat bisnes, kena ajar. Dia kena macam tu. Dia kena macam tu. Memang dia tak semudah direct. Macam kita jual baju, jual tinggalkan. Tak ada. Sebab itulah bisnes tu bila kita jual sekali, kita dapat sekali. Tapi dalam bisnes ni, dia banyak proses. Bila kita dah daftar, kita kena servis, kita kena ajar semua. Sebab apa? Sebab kita akan dapat komisen daripada dia forever. Itu beza dia, bisnes ni. Okey, clear? Ada apa-apa soalan lagi? Okay, macam mana kita nak approach full market, orang yang sudah tak kenal langsung sampai jumpa. Kita nak approach dia, sama ada kita nak introduce dia sebagai user ataupun dealer, ataupun yang mana satu. Dia sebenarnya bergantung kepada kita. Apa yang kita selesa. Ada orang ni, dia tak pandai sangat nak dapatkan dealer. Dan benda ni biasanya mostly orang. Susah sikit nak dapatkan dealer, nak ajak buat bisnes. Biasalah kita pun, dia tengok pun peminjam PTPTN, tiba-tiba nak cerita kisah kejayaan. Kan, tak boleh lah kan. Betul lah dia jadi, kat mana kita punya fokus? Kalau kita rasa user kita lebih senang, fokus on user. Fokus on user. Tapi ada orang, dia jenis susah dapat user. Tapi dia boleh cerita untuk tarik orang dapat dealer. Sebab dia ni kaki sembang.
Cerita aku buat bisnes kecil-kecil dulu. Dulu aku memang kecil-kecil pun kat bawah katil aku penuh duit. Jadi setiap orang dia ada cara masing-masing. So fokus kepada apa keselesaan kita. Janji apa? Daftar 100 orang. Itu je. Itu je. Itu yang paling penting. Cuma apa yang saya nak nasihatkan tuan adalah bila kita nak mulakan promote tu, kita kena banyakkan sikit lah knowledge pasal produk, pasal bisnes. Saya ada satu cadangan untuk tuan-tuan semua. Macam mana nak senang kembangkan tuan-tuan punya perniagaan Tuan Wow. Ini yang dulu saya buat. Apa cara dia? Fokus tuan-tuan, daftar ramai ahli. Okey. Tuan-tuan ajak sekali buat bisnes. Mana orang yang ada perasaan nak buat bisnes, mana yang nak ikut kita sama-sama buat bisnes, apa kerja tuan-tuan? Bawa dia pergi HQ. Setiap hari Rabu, bawa dia pergi HQ, dengar penerangan daripada depan. Sebab apa saya cakapnya tu? Sebab dulu peringkat awal, itulah saya buat. Dulu tak ada online ni. Tak ada, live tak ada. Tapi apa dulu cara saya buat? Saya bawa dia pergi penerangan. Kalau saya tak dapat bawa prospek, saya bawa agent. Saya tak dapat bawa agent, saya bawa user. Ajak dia dengarlah sikit, peluang buat duit, dah lalang kau guna SIM card. Saya bawa. Dulu preview ada Rabu dengan Ahad. Saya pergi kat Gombak sekali ada, Isnin dengan Selasa. So setiap minggu 4 kali saya bawa orang pergi. So daripada situ network saya start kembang. So saya cadangkan tuan-tuan, kalau peringkat awal tuan-tuan nak grow cepat, buat cara macam ni. Tarik je. Tuan-tuan tak payah keluar setitik Elio pun. Biar orang lain yang bercerita. Mula bawa orang. Lama-lama dia berkembang. Cuma sekarang ni zaman dah maju sikit, kita ada buat live juga penerangan dekat Facebook kan. Macam saya setiap hari Selasa saya buat. Tarik orang untuk dengar sekali penerangan dekat Facebook. HQ ada buat secara live, HQ kan. Tarik orang, kalau tak pergi, tak boleh pergi. Tarik dengan live. Jadi seorang yang interdependent. Apa interdependent tu? Maksudnya, dia pandai gunakan apa akses yang ada. Apa tools yang HQ bagi, yang ejen-ejen bagi, yang leader bagi, untuk dia bagi pendedahan kepada budak-budak dia. Bila dia pandai buat macam ni, memang cepat network dia berkembang. Trust me. Okey. Mulakan dengan tu dulu. Daftar ramai orang. Setiap ada preview, bawa. Mesti berkembang. Percaya. Okey, ada lagi soalan? Tak ada? Tak ada Okey, jadi tuan ada? Tak ada juga. Okey, jadi saya rasa itu saja daripada saya. Saya minta maaf kalau ada apa-apa terkasar bahasa ke dan sebagainya. Dan saya harap semua tuan-tuan boleh berjaya dalam bisnes ni. Ingat tuan-tuan, semua orang boleh berjaya dalam perniagaan ni. Tak ada yang terkecuali. Saya boleh cerita kepada tuan-tuan. Ada orang yang suri rumah, tak ada IC tuan-tuan. Boleh jana 5,000, 6,000 sebulan. Suri rumah, IC pun tak ada. Boleh jana 5,000, 6,000. Ada orang, OKU tuan-tuan. Lahir-lahir je dah OKU. Tak boleh berjalan, tak boleh pergi mana-mana. Dia buat bisnes secara online saja. Nak post SIM card pun dulu, minta tolong mak ayah dia yang tolong post SIM card. Hari ni dia jana 4,000 sebulan. Ada orang, dulu, kerja sebagai peniaga soya je. Menjaja dekat depan sekolah. Peniaga soya je. Pendapatan dia berapa sebulan? RM800 tuan-tuan. Orang busy. Menjaja RM800. Cakap pun tak pandai. Hari ni boleh cipta pendapatan RM6,000 sebulan. Ada orang kerja kilang. Kerja kilang. Seharian kerja kilang. Hari-hari kerja kilang. Mak rempit. Bawa motor. Betul ni, saya tak cerita main-main. Pun boleh buat RM5,000 sebulan. Okey? So tak ada yang terkecuali. Kan? Ada orang kawan kita tu macam Syed Fadil, boleh ke abang usik nama kau je ni? Boleh lah kan? Asalkan benda yang puji kan? Kalau benda negatif tak boleh dia lah. Okey? Kawan saya daripada Tahfiz kan? Walaupun tak perlu pun ada background sarjana lah, apalah. Kan? Tak perlukan pun background pun boleh buat. Walaupun dia ada limitation, nak kerja semua tak boleh. Tapi pun boleh buat bisnes ni. Boleh dapat ribu-ribu sebulan. 10,000 sebulan.
Jadi tak ada orang yang terkecuali. Semua orang boleh buat. Walaupun orang ni background dia pun biasa-biasa. Okay? Tak ada education. Background dia biasa-biasa. Tak ada marketing. Tak ada hebat dalam FB Ads. Bukan lahir-lahir daripada orang yang background dia hebat-hebat. Asalkan tuan-tuan ada satu keinginan yang betul-betul nak sukses dalam bisnes. Saya dah bagi jalan tuan-tuan. Jalan dia yang ini. Tuan-tuan cuma perlu capai saja. Kalau tuan-tuan capai, the income is there. Okay? Mesti dapat. Income tu dia akan datang kemudian. Janji tuan-tuan buat. Mesti dapat. Ini kalau setakat daftar 30 orang, lepas tu tuan-tuan tanya mana komisen saya 5,000. Minta maaf lah. Minta maaf. Okay? So saya harap sedikit sebanyak dapat beri motivasi dan dapat beri satu pemahaman lah. Kalau tuan-tuan nak tahu lebih detail lagi, rajin-rajinlah datang HQ. Jangan sebab saya datang jadi speaker, penuh. Minggu depan, 7 orang. Kadang tak boleh macam tu lah. Okay? Cuba konsisten setiap minggu datang, bawa network. Ini tak habis-habis datang bawa badan sendiri. Tak boleh lah macam tu kan. Dia macam mana tuan-tuan nak berkembang, bawa network. Alright, so itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.